Ada orang kata Ustaz sebar hadis palsu mengenai Nur Muhammad. Dia kata menurut hadis sahih yang pertama dicipta ialah kalam, bukan Nur Muhammad. Dia ambil sebut dah perbahasa dulu mengenai makhluk yang pertama dicipta. Ada sebut Nur Muhammad. Ni pendapat jumhur. Jumhur ulama kata makhluk yang pertama dicipta nur. Dia ambil daripada sumber mana, ambo tak tahu. Ada, terus demo kata hadis tu doa. Ambo bui pun demo kata doa juga palsu. Jadi ambo ikut jumhur ulama. Bukan istihad ambo. Ambo ni jahil, tak tahu putu kayu, bodoh leto. Ambo ni ambil perkataan ulama saja. Dah sepakat jamaah ulama kata, jumhur ulama kata Nur Muhammad. Sekalipun kata hadis sahih kata kalam kau gapo dia, ambo ikut jumhur. Kalau demo kata ambo ni salah kerana ambil pendapat Nur Muhammad, berarti demo menyalah ke jumhur. Kebanyakan ulama mungkin dia ada hadis ko sandara dia ke edah dia yang menyebabkan popok dia seramai-ramai tu pilih Nur Muhammad. Bukan hadis kalam. Sekalipun ada hadis bab kalam. Jadi bagi khilaf jangan duduk marah. Ambo ikut hak ramai, demo ikut hak sikit. Logilah. Kadang-kadang demo ikut tok guru demo sore ya. Logilah. Bagi khilaf ke bukan qat'i. Lainlah dalam sebut Al-Quran. Nah qat'i. Makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad. Tak akan berlaku khilaf. Tapi moga tidak ada nas. Nah dia bukan zanni berlaku. Maka jangan duk baloh, duk tuduh hamba kata sebar hadis palsu ngarut bak Nur Muhammad kau gapo dia. Nah, hamba tak marah ku orang tanya soalan. Orang duk kata itulah, tak marah. Kan kita ngaji tasawuf. Marah malu kat orang lah mengajar tasawuf saat ni baru nak marah kat orang dah. Nah, tak semestinya kita tu tak marah, kita tak wi penerangan. Kena wi penerangan. Nah, jangan biarkan masyarakat jadi bodoh. Ikut orang yang tak tahu apa. Wajib kena beri penerangan supaya jadi bijak belaka. Nah. Apa hukum seorang wanita menceritakan fizikalnya kepada seorang ajnabi? Contohnya sifat rambut dia ataupun sifat anggota lain. Hukum dia haram kerana menceritakan sesuatu anggota tubuh tu menyebabkan naik nafsu biasanya. Lainlah kalau dia menceritakan benda tu kita boleh kata tak naik nafsu. Misalnya tapak kaki hamba warna putih. Oh, tapak kaki hamba ingat apa dia? Tapak kaki putih belaka. Nah, putih mata hamba putih. Oh, biasa standard. Sekalipun menceritakan fizikal tapi biasa benda tu tidak jadi nafsu. Nah, maka tidak jadi masalah. Lainlah kalau siap ayat cerita dengan gaya kau gapo dia menyebabkan orang terkhayal benda yang menyebabkan orang tu jadi haram, maka haram. Kecuali ada masalah hukum hakik, tak apa ayat cerita. Ataupun nak ngadu masalah ataupun saya sakit tak apa. Hak ni semata-mata menceritakan tanpa sebab saja, nak publish nak saja nak ayat cerita kat orang awam, nak viral ke rambut dia kau gapo hak tu tak boleh lah menyebabkan orang terfikir ke sifat dia. Kita reda dah dengan ujian tapi masih mengungkit. Adakah hati masih belum reda? Dah demo kata demo reda. Cakap kamu nak kata demo tak reda pula. Saat ni demo kata demo reda. Pas aku kata, adakah saya reda? Dah demo kata demo reda, reda dah tu. Lepas tu mengungkit. Oh tu nyadalah perasaan mengungkit tu. Reda tetap reda. Nah, cuma reda tak kuat lagi lah. Masih ada sedikit-sedikit lagi. Berjaya mujahadah lagi supaya kita ada sifat reda. Nah. Boleh kodok berkahwin dengan isteri anak susuai. Tak boleh menantu kita dah tu. Kita menyusu seseorang, maka dia jadi anak kita. Anak susu lah. Maka ia nikah. Maka isteri anak susu ni isteri. Anak susu ni menantu lah. Menantu susu pun supaya hukum dia. Kerana kaedah susu supaya dengan kaedah anak betul. Tak boleh nikah dah. Mohon pencerahan hukum jual beli online kurma. Emas dan perak. Kurma tak ada masalah nak jual online ke, offline ke, ikutlah boleh belaka. Nah. Kurma sebab makanan ikut demo lah nak jual online ke apa dia.
Emas perak ni ada masalah sebab dia barang ribawi. Kurma ni tidak masuk dalam makanan, bak ribawi juga. Ya, tetapi bak lain. Kalau kurma sama kurma. Saya nak beli kurma dengan kurma secara online, tak boleh. Kerana barang ini ribawi. Nah, ribawi lagu mana? Biasanya kurma makanan sama makanan ni timbangnya dia tu masalah. Hak ni timbang dengan kilo. Kurma misalnya, kurma ni sekilo. Alah sikit lah, sekilo dah. Ha, dia berat. Hak ni sekilo, jabe. Kita pun jual sekilo sama sekilo dah. Hukum dia riba. Sebab zaman Nabi tak jual dengan kilo, dia jual dengan cukok, cupok. Kurma berat setara mana secupok kita. Dengan kurma rengge pun secupok. Sama berat. Okey, kita timbang lagu tu. Jangan timbang kilo. Sebab kita tak makan berat. Kita makan wah kurma. Bukan nak makan berat dia. Lagu tu. Jadi tak bolehlah mah perak ke apa dia tu kalau menimbulkan riba. Korban hak mana afdal dalam negeri ke luar negara? Dalam negeri lebih afdal. Luar negara khilaf ulama. Ada kata haram pindah ke korban daging korban daripada tempat berkorban. Maka tempat korban ni sini, kita orang sini, tiba-tiba nak pergi korban di planet Pluto. Tak boleh lah. Sebab orang miskin sini banyak lagi, seolah-olah kita mengambil hak miskin sini giltak. Patutlah ni orang duk buat korban luar negara, apa hukum dia? Ada ulama fatwa lah ni kata boleh pindah daging korban. Sekalipun pendapat ni lemah, tetapi sudah difatwakan. Nah, boleh pindah daging korban, boleh. Jadi bolehlah buat korban di Yaman ke, di Hadramaut ke, di Tarim ke. Hak tolak tu, Yaman, Hadramaut, Tarim tu hak tolak ya sebenarnya. Nah, jadi tidak jadi masalah gapo, jangan duk geger kepala. Boleh kodok ustaz sebut ke contoh bid'ah dalalah. Tak tahu lagi contoh bid'ah dalalah yang paling masyhur adalah Wahabi. Dia tidak wujud zaman Nabi dan dia menyesatkan umat. Bid'ah dalalah. Cukup dengan satu contoh tu saja, harap berpuas hati. Adakah semua solat perlu baca kuat sependengaran sendiri di 5 tempat takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam? Ingat, rukun qauli ni mesti kita lafazkan, mesti kita sebut sehingga didengar di telinga. 5 rukun qauli, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. 5 ni mesti kena dengar di telinga. Semua jenis maya. Maya mana-mana pun kena buat lagu tu. Boleh kodok bagi cara untuk nasihat sahabat saya yang sedang asyik dalam kapal Islami. Oh, kapal pun Islami juga. Kapal ni bukan kapok dah. Kapok is a. Kapok. Ni kapal ni bergawe secara Islami. Bergawe secara Islami juga. Oh, berkali gawe pakai purdah. Waktu pakai syah, pakai serban. Bergawe baru Islami. Ataupun bergawe pergi beli kitab agama ke, pergi Ja'farawah ke. Bergawe sambil mengaji kitab ke. Tu bergawe. Hak penting Islami dia panggil. Ni gila. Ambo sebut selalulah kata, mana ada bergawe dalam Islam. Kalau dia mau kenal kepada orang Tino, ada cara dan saluran dia. Lagu mana? Cari hak mana dia mau kenal, tanya dia. Dia mau ada kodok, ada gawe kodok, tak ada gawe, hamba nak bertanggungjawab dengan demo, hamba nak jadi suami demo. Mana mau ayah demo? Nak pergi jumpa selalu. Lagu tu. Tanya khabar tak apa, tapi tujuan bukan nak gawe, nak risik orang Tino. Tak apa tu. Bukan gawe. Gawe ni nak pegang tangan tepi ilmu. Seiring dan sejalan. Duk nyanyi lagu tu. Kan duk pegang tepi patah tu. Hak tu duk kapal Islamik lagu tu. Mana ada kapal Islamik, tak ada istilah kapal Islamik. Nak nikah, lepas pada nikah gawe lah kapal dia pun lah pergi dah bagi halal. Tak ada istilah kapal Islamik ni rekor-rekor belakang ni. Ni bid'ah dalalah dipanggil. Lagu mana dia kata nak nasihat? Tak ada istilah kapal Islamik ni. Dia kena nikah dulu. Ada yang kata dak sebelum nikah ke sunat tengok. Ya, sunat tengok betul. Tapi bukan kapal. Sunat tengok. Baru nak jadi bini kita cakap tak tengok. Nak mungkin nikah-nikah Allah Rabbi bini hamba. Nak tidur ambil surat khabar tutup atas muka.
Tak berani tengok, takut mengegar masuk iblis kau ke apa. Nampak? Kalau malam-malam tu gak bangun. Tak cakap baca ayat kursi, ingat hatu ke apa dia. Bini kita rambut jerebek kau ke apa. Kena tengok muka kita nak buat bini. Tu bukan apa lagu tu. Tengok isteri sebelum daripada berkahwin. Tak apa. Disunatkan sebab kita nak duduk dengan dia. Tapi bukan kata pergi derak sekali, pergi naik motor sekali, cuma pakai jubah, pakai pudah. Tu email dengan mau email. Nampak? Tak apalah. Tak usah duk mengapalah. Tak ada istilah kapal Islami. Ni bagi rekor belakang ni. Bid'ah dolalah panggil. Kenapa ramai ulama memakai jubah terbelah, terbuka sebelah luar? Jubah gini. Hak tu dipanggil jubah. Pak tu hak saut lagu ni. Hak tu dipanggil gamis. Maka Nabi pakai dua-dua. Gamis Nabi pakai, yakni baju yang disaut daripada sebelah bawah. Kita ambil sebelah bawah, kita saut gitu deh. Tu dipanggil gamis. Kalulah baju dipakai di sebelah tengah. Kita ambil kau ni masuk ke tengah gini dipanggil jubah. Jadi Nabi pakai belako-lako. Nak pakai hak tu gamis boleh, nak pakai jubah pun boleh. Memang jubah ya memang terbelah situ, ya terbelah depan. Adakah ulama daripada kalangan perempuan? Ada kodok ulama daripada kaum perempuan? Ada ulama. Tengoklah, hamba pun teringat juga. Ada ulama daripada kaum perempuan. Sayyidina Nafisah di Mesir. Imam Syafi'i mengaji dengan dia. Imam Syafi'i mengaji dengan Sayyidatina Nafisah di Mesir. Dia keturunan Sayyidina Husain. Apabila Sayyidina Imam Syafi'i meninggal, tengok tok guru dia puji so ya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ni alim berdengung. Anak murid dia puji kata Imam Syafi'i ni ambil ais maya cerdik sungguh. Tu yang dia puji Imam Syafi'i. Padahal anak murid dia tu bisa lagu mana ngaling agapo, tapi dia puji gapo? So ya. Dia kata Imam Syafi'i ni ambil ais maya, masya-Allah cerdik sungguh. Wilung kalau kita jadi anak murid dia, kubai belako. Semua benda karut belako. Setara Imam Syafi'i dia puji so ya dalam banyak-banyak Imam Syafi'i. Dia kata Allah Imam Syafi'i ni ambil ais maya cermat sungguh. Tu Sayyidina Nafisah. Rabi'atul Adawiyah tu antara perempuan-perempuan yang suhu atas muka dunia. Amal selawat gapo ya ustaz-ustaz hari tiap-tiap hari hak ustaz suka selawat ikutlah selawat gapo hamba tak boleh royaklah resialah selawat hambanya cakap nak royak belaka dalam YouTube ni. Jadi kalau nak kena mari jumpa hamba, wak mari pisah, wak mari benda-benda hak hamba berahi, wak pauh kau gapo dia. Tu kita royak secara resialah. Selawat ikutlah selawat gapo-gapo pun entah minat selawat gapo dia, selawat Jibril paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Hak tu paling rekas sekali. Amal hak tulah. Selawat boleh 3000 kali sehari. Apa hukum makan tupai tergiling kerana ada kata haram? Terima kasih. Makan tupai dengan tergiling. Tupai ini dalam bahasa Arab dipanggil sinjab. Sinjab ada lagi nama gapo dia tak ingat dah, Zababiyatul Syajar gapo dia tak tahulah. Maka dalam bahasa kita Zababiyatul Syajar ni diterjemuh dengan tupai bahasa Indonesia. Maka dalam kitab Sabilal Muhtadin dia orang Banjar Indonesia. Maka dia kata haram makan tupai Indonesia. Beza gapo tupai Indonesia panggil tupai itu tikus. Macam muka tikus lagu tu. Dia tupai ni ada dua jenis. Tupai buah, hok makan biasa ni dengan tupai hok macam tikus tu. Maka tupai tikus tu jadi haram. Hok tu dimasukkan dalam kitab Sabila kata tupai itu haram. Manakala tupai makan buah ni halal hukum dia. Tapi ada setengah ulama kata semua jenis tupai haram. Supaya bewok dengan dok. Dok boleh makan, bewok tak boleh makan. Sekalipun satu spesies dok dengan bewok. Tetapi hak ni dah Nabi makan kita nak kata guano, tapi tempat kita tak boleh makan bewok. Jangan kiyah dengan dok. Maka sinjak tanah harak ni kita tak faham lagu mana. Ada kata sinjak tanah harak macam tupai tempat kita. Indonesia tupai makna lain Ya ada macam spesies tikus gitu. Maka apa hukum makan tupai? Moleknya
takut tukar takir kau jangan makan. Tapi kalau kita yakin ada pendapat kata tupai itu makna tupai buah tu boleh makan, makanlah. Khilaf ulama. Tergiling ni tak boleh makan, tergiling ni. Kiah ngah kuro. Orang makan tergiling. Tergiling orang makan. Tergiling. Tergiling tu boleh makan lah. Kita makan tergiling tak? Tak ada, tak boleh makan tergiling ni. Cari makan yang lain lah. Hok pening-pening lagu ni tak payah makan. Beli makan burger. Banyak benda lagi. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng kicap, nasi goreng apa banyak lagi. Tupai dengan tergiling ni khilaf ulama lah. Tergiling ni rasa hamba tak boleh makan dia ni. Hukum mengikuti kuliah live ataupun di masjid yang disyoki ada unsur-unsur Wahabi bertujuan untuk mencari ilmu bukan nak baloh. Ingat, hamba sebut dah, Wahabi ni bukan semua salah. Ada dia betul. Banyak dia betul. Dia kata banyaklah berzikir. Salah. Apa? Sebab Wahabi kata gitu. Weh, betul royak. Dia kata hormatlah kepada kedua ibu bapa. Salah. Wahabi royak. Tak, betul. Sebab benda betul. Hak salah dia sajalah tolaknya. Hak betul ambil, tak salah. Lagu mana nak guna tenaga dalam? Kita dah tenaga dalam tu. Kalau tak ada tenaga, jadi lupuh, cacat dah kitanya. Tu ada tenaga. Kawal pernafasan. Anak sebut kawal pernafasan. Kita berlatih nafas tu tenaga maksud dia. Tak boleh panjang-panjang. Kalau tidak, kena buat mari pisau, buat mari kakah ada dia lah. Cara dia. Penyakit lintasan hati. Dalam orang Kelantan, kalau nyakit lintasan ni berat. Kena lintasan demo. Lintasan ni maknanya stroke. Kalau Kelantan, kalau kena lintasan maknanya kena stroke angin ahmad. Maksud lintasan hati ni bukan stroke ni, bukan lintasan tu. Nyakit hati ni lintasan tak comel. Jadi banyak ingat Allah Ta'ala, sebut Allah. Daripada bawah ke atas. Allah. Gitu. Sebab apa lenggok ke atas? Sebab atas ni tak ada gangguan syaitan. Atas tak ada gangguan syaitan. Sebab ayat Quran kata, syaitan sendiri sebut, aku akan ganggu anak ada ni daripada pihak depan, pihak belakang, pihak kanan, pihak kiri. Dua arah dia tak boleh nak duduk. Bawah dengan atas. Bawah perangai syaitan dia tak akan turun ke bawah. Perangai dia tak kabur, dia tak akan mari kat sebelah bawah. Lepas tu ke atas tepat madak Tuhan, pemberian Tuhan. Maka dia tak boleh capur kawasan ni. Alih atas. Maka sebab tu kita sebut Allah lenggok ke atas lalu. Tepat tu kosong daripada syaitan. Wahabi Islam juga ke? Saya kurang faham. Boleh tak jelaskan macam mana beza atau sesak salah Wahabi daripada kita aswaja pegangan kita sekarang? Kita sebut dah tak syarat Islam itu macam orang tinggal semaya. Islam, ya, masih lagi Islam. Tapi dia telah sesak. Kumpulan tinggal semaya. Kumpulan tidak puasa. Apa hukum orang tidak puasa? Islam, ya Islam, tapi dia telah sesak. Kumpulan belaga ayat dalam hutan. Apa hukum dia? Kumpulan ini adalah sesak kerana belaga ayat. Jadi kafir dia? Tak jadi kafir, tapi sesak. Kumpulan Wahabi juga sesak, tetapi dia masih Islam. Tak contoh-contoh kita lagu tu? Tak semestinya apabila dia masih lagi Islam, dia tidak sesak. Adakah zikir lepas solat boleh baiki solat yang tidak khusyuk? Solat tak khusyuk lah. Zikir lepas semaya tambah pahala lain pula. Mudah-mudahan pahala tu boleh menampung khusyuk. Tapi tak boleh nampung, dia kena semaya juga. Ya kaedah dia benda yang sama kena tapung. Semaya sunat boleh tapung. Puasa sunat tapung. Kalau semaya tak khusyuk nak tapung dengan zikir tak boleh, dia bukan cara dia. Tapi zikir tu boleh pahala lah. Mudah-mudahan zikir pahala tu dapat menampung kerosakan. Maknanya salahnya dari sudut tidak khusyuk tu dah. Ayah kita buat salah lagu mana nak tegur pandai-pandai lah. Hamba tak boleh masuk capur bergocoh dengan mereka tetok hamba pula. Jadi pandai-pandai kita lah lagu mana nak tegur dia. Bagaimana nak berlembut hati dengan ibu bapa? Berlembut hati lah. Kita ingat jasa-jasa dia kepada kita. Banyak jasa dia. Kita daripada kecil sampai besar ni hasil daripada jasa ibu bapa kita. Jangan kita rasa sombong dengan dia.
Kita hebat setara mana kita anak bagi dia. Nah, ingat lagu tu. Minta nasihat supaya rajin berdoa. Rajinkan berdoa. Ha, tu nasihat dia. Berdoa rajin, kena rajinlah berdoa. Sebab apa kita rajin berdoa? Kerana kita banyak permintaan dengan Tuhan. Kalau risau tak ada permintaan, tak usah berdoa. Nah, sebab tu setengah ulama ada satu martabat, satu peringkat dia beramal pakai senyak. Dia beramal, dia gapo, dia tak kata gapo dia dah. Tak ada matlamat, tak ada matlamat. Pasal dia beramal-beramal seruh ke Tuhan. Beramal-beramal seruh ke Tuhan. Ada nak gapo dia? Dia mau selawat 3,000 nak gapo dia? Tak ada dah. Amos selawat gitu ya. Selawat seruh Tuhan, selawat. Ada satu peringkat manusia tu dia jadi lagu tu dah. Ustaz ijazah amalan untuk naik seri wajah seperti surah Yusuf. Ambo tak tahu ni amalan nak seri wajah. Seri wajah ni maknanya dia gapo dia? Muka kita kena senyum, itu nombor satu. Kalau muka masa supaya kena sepak kat orang tak usah lah. Pakarlah gapo dia muka akan jadi huduh juga. Kena belajar senyum kat orang. Ada satu raja pada zaman dulu, seorang raja perempuan. Dia ni soho backing gapo dia. Maka dia pun panggil semua Tok Bomo dia. Dia kata lagu mana nak suruh muka saya berseri. Maka Tok Bomo tu mari obat gatulah temu gonilah japi. Muka dia tetap jadi mas. Tetap jadi huduh. Rakyat tak suka muka dia. Maka akhir sekali habis Tok Bomo dah marilah seorang pemuda. Dia kata tueku saya nak japi tueku biar jadi comel. Lagu mana? Semua Tok Bomo kalah belaka dah demo nak japi. Gapo? So saya minta dengan tueku. Tueku tiap-tiap pagi ketika tueku nak bercermin, tueku senyum sekali saja. Senyum. Atau tueku senyum. Baca biasalah. Maka dia pun amal lagu tu. Semakin hari semakin koho comel. Maka rakyat semakin suka kepada dia. Kerana senyum sahaja. Rupanya dia tak senyum ke orang. Muka masa semacam. Nah. Kita pelik juga orang muka masa ni. Kalau kita masa depan dia serabut tengok. Tapi dia masa depan kita serabut, dia marah. Apa awak tak suka saya? Muka dia masa lagu tu. Nah, kalau dia masa tak apa. Ni orang ni jadi nyakit berat juga. Jadi muka senyum. Kita kalau nak suruh orang senyum kita senyum kat orang. Kita kalau nak suruh orang masa kita masa kat orang lagu tu lah. Nah, what you give, you get back orang panggil. Apa yang kamu sepak, mu kena nyepak balik. Lagu tu, siku balik panggil. Jadi lagu tu lah ilmu 1000 buka ayat surah Yusuf ni hamba tak tahu juga ni. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kali baca 10 kali sehari. Baca ayat ni 10 kali sehari. Lepas subuh ko niat ya Allah ya Tuhanku. Tambah ke seri wajah mukaku. Comel seperti bulan purnama. Tengah malam pun orang nampak bersinar bana berkilat-kilat. Wajak gitu. Baca doa surah Yusuf nah. Mohon pencerah ilmu gapo pakar sebab dia ya semaya Jumaat boleh buat sore diri. Tak tahu ilmu gapo dia pakar semaya Jumaat sore diri. Ni ada pendapat. Dia dah lebat semaya Jumaat ni ada 12 pendapat. Salah satu pendapatnya boleh semaya sore diri. Ni dalam kitab pun ada dah sebut dah. Tetapi pendapat ni tidak muktamad lah, pendapat pelik. Apa hukum baca blog, gosip, hiburan? Baca saja-sajalah, ambil iktibar. Bukan nak tahu orang pun. Semua kau hukum dengan mengumpat gini. Jangan tahu orang kita ayat dah. Pas kalau kita nak tahu, misalnya orang nak tanya hukum. Misalnya kata orang tanya hukum apa dia ikut apa kita pun kita tengok. Hukum dia masalah lagu ni rupanya. Kita tak tengok tu kerana nak tahu hukum hakal. Ataupun nak tanya apa dia, misalnya ada orang nak uji hukum mesti kena tanya, maka kena beritahu. Kalau tak beritahu kena kita tengok dalam internet kau apa dia. Atas dasar tu tak apa. Tapi kalau semata-mata nak tahu aib orang saja-saja tak boleh. Pedah gapo gak tahu aib dia. Tahu aib kita tu. Ramai orang di luar tuduh ustaz dok sebar cerita karut hadis palsu. Apa komen ustaz? Saya tetap di belakang ustaz. Pelik sungguh. Kalau demo betul-betul berani jangan berada di belakang, berada di hadapan ustaz. Baru berani duduk depan, duduk belakang ni maknanya hamba lagi berani. Nampak? Masalah cerita karut hadis palsu tu ni layan dia. Jadi bagi hamba tidak tengok dia. Lainlah kalau ulama betul-betul tegur kita, maka kita akan perhati mungkin kesilapan kita.
Tapi kalau kita tengok dia pun supaya kita juga duk tengah mengaji, bodoh leto supaya kita juga jadi kecek supaya saing-saing lah. Jadi tak usah ambil fikir sangat tak usah ambil pusing kata dia. Jadi hamba tak ambil gapo-gapo, hamba tak ada marah gapo dia orang dok kata hamba cerita karuk, cerita palsu mungkin dengan maklumat dia, sekadar dia ngaji lah. Maka hamba tak nilai langsung. Apa yang ia kritik tu bukan ilmiah, kau gapo dia hamba tak tengok langsung Hamba tak ada masalah. Kalau nak mari ziarah hamba pun hamba belanja dia makan nasi sini, tak marah gapo. Apa hukumnya kita baca surah selepas Fatihah dan baca yang lain bersuara kuat seperti Al-Fatihah rakaat pertama solat maghrib? Baca juga semacam. Semua semaya baca juga. Tak boleh pahala sunat tanya baca slow. Macam maya zuhur tak boleh pahala baca sunat juga lah, baca slow lah. Kalau kita baca juga. Boleh qada akad takbir bagi lelaki sampai bahu sahaja. Allahu Akbar siapa bahu. Ya, tu hadis Muslim kata lagu tu. Allahu Akbar bertentangan dengan bahu. Tinggi bahu. Ni bukan perempuan saja, lelaki pun sunat lagu ni. Patu hok gini ni. Waktu zaman Firaun sembuh api. Nama mana ada hok gini. Waktu orang main sikpek. Main sikpek lagu tu. Tak ada orang akan takbir lagu ni. Bahaya kok mana, hadis kok mana? Hadis kata lagu ni saja bertentangan dengan bahu. Lelaki dan perempuan. Ada 4 cara buat akad tangan ni. Hak tu hak sahih hadis kata lagu tu dah. Jari mana sunat pakai cicing selain daripada jari keliking, jari manis. Jari manis. Sunat pakai. Kerana tak ada larangan. Manakala 1, 2, 3 jari ni ada larangan. Oh ni menyamai dengan kaum luk lah apa dia macam-macam kalau pakai cicing. Harai kau dak makruh saja. Lelaki ataupun perempuan. Boleh kau dak baca surah lazim sambil baca baling sambil melihat al-Quran boleh dalam mazhab kita. Baca dari Quran boleh hukum dia. Ustaz habis SPM boleh kau dak masuk pondok ustaz. Lah ni penuh tak boleh mari lagi. Zaman lockdown ni dah sudah mari dah. Boleh kau dak sedekah kepada madrasah atau masjid dengan niat bayar fidyah? Tak boleh. Bayar fidyah kena bayar kepada manusia yang miskin. Tak boleh bayar kepada masjid madrasah. Hukum takak gambar dan lukisan dan patung. Takak gambar ni pukul gambar lah. Darabah suruh panggil. Darabah pukul, suruh gambar. Pukul gambar, darabah suruh. Pukul gambar, apa hukum dia? Boleh dalam mazhab. Kerana dia bukan lukisan. Ulama kiyah gambar ni seperti kita bercermin. Kita tengok gambar kita di cermin. Ada rupa ke? Dosa tak kita cermin? Tak dosa. Setiap ada gambar tu. Maka kamera pun ia lagu tu. Dia biasa cahaya panggil bayangan. Manakala lukisan khilaf ulama, patung ni tak boleh hukum dia kerana masuk dalam musawwir Nabi laknat. Boleh kau dak? Boleh kau azan Isa lepas lama dah masuk waktu? Nak bel lagi. Tak boleh hukum dia menyebabkan keliru tepat. Ingat habis dah maya ingat salah waktu ko, khabar-khabar dia bel. Moleknya jangan azan. Tak boleh azan. Bunuh diri dosa besar. Macam mana seorang tu tekan sakit mental tiba-tiba dia bunuh diri. Dah dia sakit mental dah. Maka dia bunuh diri tak dosa mengoi sakit mental. Lainlah dia saja-saja wak tekan-tekan bunuh diri. Hak tu tak bagi. Kalulah dia tu dimasuk dalam kategori orang hilang akal kerana stres dia, dia panggil depresi, gapo dia tekanan tu, dia pun terjun patah tekak, tak dosa sebab dia orang gila. Tapi kalau dia otak molek, tiba-tiba dia tekan saja, perangai duk ikut setan, masa molek, tiba-tiba terjun berdosa. Ustaz kita nak masuk pondok muamba takwi nak ikut hak mana? Ikut Allah Taala. Okey, awak nak masuk pondok apa? Saja-sajalah nak suhu. Okey, masuk pondok boleh suhu. Ada juga ada masuk pondok nak suhu, ada juga. Jadi masuk pondok kerana apa? Kalau nak ngaji fardu ain, ngaji hak tepat-tepat ikutlah. Lah ni banyak ke sumber tepat ngaji fardu ain. Okey, ngaji fardu ain hak penting. Ingat, pondok ni tak wajib masuk. Kalau kita lah tak ada tempat lain kecuali di pondok saja ngaji fardu ain, barulah wajib ngaji pondok. Tetapi kalau mengaji fardu ain, tempat-tempat lain boleh ngaji, okey ngaji tempat lain. Boleh kita taat ibu bapa di samping kita lepas fardu ain.
Kita sembahyang maghrib, lepas tu bangun rakaat kedua nampak tarik cicuk pula. Sudah tempat kita sembahyang. Kena pula digeting kita. Lepas tu lagu mana sama ada kita jadi tok email ke mana? Cerita ni sudah dah dia tok email. Kau ada sembahyang tulis mesej ni. Dak dia, lepas pada sembahyang dah tulis mesej ni. Sudah dah lah sembahyang. Lepas lagu mana kita kena masalah tarik cicuk dalam masjid ni khilaf ulama. Ada kata dia tu umum baluar, dimaafkan. Ada kata tidak dimaafkan. Moleknya kita kena qada lah semaya, orang lain tak payahlah kalau bolehnya. Jadi kau hak pula. Adakah Nabi pakai baju selain jubah? Misalnya baju takwa ke, Nabi pernah pakai ke tak? Welung, baju zaman Nabi, baju jubah gitu lah. Mau sebut baju belah gini, orang Arab ke? Maka baju takwa ni baju sekerak kita gini ni lah. Baju tehor dia panggil. Maka ulama qiyas saja. Setiap baju yang dipakai sebelah tengah dipanggil jubah, sekalipun pendek dan singkat. Jadi kita pakai baju lagu ni, baju tehor lagu ni, kita niat pakai jubah. Boleh pahala ikut gitu. Ada ulama kata buat gitu. Nabi tak pernah pakai lah, pakai baju Arab dia lah, baju jubah dengan baju gamis. Boleh kalau saya sipir buku ilmiah, buku Islamik, buku pasti. Anak saya ada hadis dalam jamban. Allahu akbar. Sebab jamban tu saya buat store dah. Saya beki macam tutup dah tak gunalah, saya buat store. Ya gini makruh hukum dia. Jamban ni setelah kita qada hajat sekali ke apa dia, maka dia akan jadi makruh selama-lamanya dah. Tak moleklah. Dosa tu dak punya hukum makruh. Boleh qada gantung tasbih di leher ketika solat, boleh, tidak ada masalah apa, tak dosa, tidak haram. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim.